Halo, selamat pagi pada semua pelajar. Kita akan dah belajar sebelum ini ya, tentang graf garis. Ini graf garis. Oke, graf garis. Ini adalah graf bar. Dan satu lagi adalah graf bar komponen. Ini bar compound. Oke, graf ini dia ada fungsi sendiri dan dia ada kata kuncinya. Oke, macam yang ini ya. Ini adalah bar compound, ini komponen. Oke, tapi macam mana pula kalau kita perlu buat satu graf yang mana dia punya unit adalah tidak sama. Maka kita perlu buat graf gabungan, yaitu di antara dua unit yang berbeza, dan wujudlah graf apa? Graf gabungan. Graf gabungan dia ada dua, yaitu satu ialah graf gabungan dengan bar compound dengan tambah satu garis. Kadang-kadang dia ada lebih daripada satu garis, bar compound. Dan satu lagi adalah bar graf gabungan dengan bar komponen. Apa membezakan dua ini adalah satu, yang ini perkataan kata kuncinya adalah seperti biasa, yaitu dia biasa saja. Yaitu kalau kita tengok sini ialah nilai ataupun apa lagi, bilangan. Itu adalah menunjukkan dia adalah bar yang compound. Kenapa kita perlu buat graf bar graf gabungan? Pertama, kita tengok yang ini, nilai caruman unit dia seperti yang saya kata tadi, unitnya adalah RM, juta. Dan ini ialah unitnya juta orang. Walaupun sama juta, tapi unitnya tidak sama. Satu duit, satu adalah orang. Sebab itu kita perlu buat graf bar gabungan. Sama dengan yang ini. Ini sama juga. Cuma bezanya tadi, kalau tengok sini, untuk graf bar komponen dia ada jumlah hasil. Dia ada perkataan jumlah. Ingat lagi, kalau komponen ada perkataan jumlah. Okey. Dan sini adalah biasanya, yaitu unit untuk orang saja. Satu lagi ini dalam unit berat, tan metrik. Jadi dapat bezakan tak? Jadi kita tengok soalannya berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Nilai caruman. Nampak? Dia hanya direct je. Kita tahu ini adalah graf bar. Satu lagi, mengikut kategori dan bilangan pencarum di Malaysia. Dia ada dua perkara. Kita tengok, nilai adalah dalam bentuk ringgit kan, nilai. Dan satu lagi adalah bilangan pencarum. Bila orang cakap pasal bilangan pencarum, dia adalah unitnya orang, sebab dia individu. Okey, jadi kita tengoklah. Okey, manakala untuk graf gabungan barnya adalah bar komponen. Kita tengok soalan di sini ialah berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah hasil getah daripada pelbagai prospek ekonomi dan pola guna tenaga. Satu ialah jumlah hasil getah. Kalau jumlah hasil, kita tengok unitnya ialah tan metrik, jumlah hasil getah. Dan satu lagi ialah guna tenaga, biasanya dalam orang. Okey, yang belajar ekonomi tahulah ni. Okey. Jadi nampak tak beza dia? Satu, unitnya adalah tidak sama. Satu tadi
juta, RM juta, ini pun sama juta tapi unitnya orang. Ini adalah duit. Ini adalah tan metrik, ini adalah berat. Satu lagi, guna tenaga, ini adalah orang. Jadi wujudlah graf gabungan, yaitu graf gabungan di antara graf garis dengan graf bar. Bezanya hanyalah perkataan jumlah saja. Oke, nampak sini sama. Oke, jadi bagaimana nak lukis? Senang saja macam biasa, cuma dia adalah ada dua paksi. Oke, ada paksi Y-nya ada dua. Satu ini dan satu lagi ini. Apa yang nak letak paksi Y ini yang pertama? Kita tengok soalan. Jadi dalam jadual awak boleh tengok rujuk dalam soalan muka surat 23 buku kita. Okey, Malaysia nilai caruman. Okey. Nampak jadualnya di sini. Jadi bilangan carum adalah dalam juta orang. Itu lagi adalah nilainya 1 RM juta. Jadi macam dalam lukis, kita tengoklah dalam soalan. Dalam soalan kita dah biasa buat tajuk, sama saja ikut sama sekali. Dan satu lagi adalah pasti Y, ada dua, satu pasti Y yang kedua, pasti titik asalan sama, ini pun mesti ada titik asalan. Dan apakah di sini dia sebut ikut bulan, bukan tahun. Okey, petunjuk sama dan sumber. Macam mana nak lukis? Sebab paksi dia berbeza. Ingat hari itu cikgu ada ajar ada 12 cm. Sama ada awak pakai 12, 11 ataupun 10. Tinggalkan ruangan dekat bawah ada 6 cm. Dekat atas itu 4, sama macam biasalah. Okey, kalau kita pakai 12, tengok nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi untuk pasti Y berapa? Pasti Y. Nampak di sini dalam jadual ini nilai yang paling tinggi adalah bagi 4456 betul. Okey, 4456 pasti, dan satu lagi yang pasti Y yang paling sebelah kanan yang paling tinggi adalah 1329. Okey. Jadi awak letaklah. Okey, kadang-kadang seperti saya kata tadi, untuk pasti ini ialah bagi 12 saja. Cari nilai yang paling tinggi, awak letak lebih tinggi daripada nilai yang paling tinggi, awak bagi 12 saja, awak akan dapatlah macam yang selalu. Dan ini pun sama. Ini sama. Titik yang paling besar tadi adalah 13. Jadi kita ada 12 cm. 12 cm. Betul? Okey, jadi bagi saja. Tapi untuk di sini dia pakai 2. Jadi dia akan sentuh ni lah. Kalau tak nak dia sentuh, awak pakai 1 cm sama dengan 1.5. Jadi yang paling tinggi adalah hanya sampai 18 saja. Jadi dia graf ini dia akan naik ke atas sikit. Dia akan naik, graf garis ini akan naik atas sikit lah. Okey, faham Okey, just adjust ini seperti yang saya kata selama ini. Okey, dia akan dapatlah satu graf yang macam ini. Ingat saja konsepnya sama saja. Kalau graf garis, okey, buat garis macam biasa, cuma dia ada dua pasti. Kalau graf bar, buat 2 saja, macam biasa. Kat sini graf barnya adalah sebelah kiri, graf garisnya pasti Y nya letak di sebelah kanan. Dia berbeza sebab unitnya tidak sama. Ini adalah graf bar compound bersama dengan garis gabungannya. Lagi adalah graf bar komponen. So ada perkataan jumlah di depan. Jadi dia adalah komponen, dan graf garisnya adalah satu saja. Tengok sini, guna tenaga, hanya guna tenaga saja. Okey, jadi
Kadang-kadang dia ada graf garis sini ada lebih daripada satu garis. Bergantung kepada soalan dan data yang diberi. Ini hanya satu garis juga. Okey. Bilangan. Okey. Ini ada satu garis, ini pun satu garis. Ada masalahnya ikut soalan. Dia adalah dalam 2 sampai 3 buah garis. Garis ini, graf garis dia tak ada masalah. Yang penting skala awak betul. Okey. Dia menyentuh garis ini. Dia menyentuh di sini, masuk dalam ini pun tak apa. Yang penting dia betul yang ini, skala ni betul. Kita pakai 12 cm macam biasanya. Ini pun sama. Dia menyentuh sini tak apa. Okey, sama juga dengan ini. Jadi terhasillah graf gabungan. Okey, graf gabungan. Harap awak dapat belajar sesuatu daripada yang saya ceritakan di sini. Selamat mencuba. Jadi